لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, saudaraku hadirin umat Allah Subhanahu wa taala, kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan saudara jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah yang terus melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya pada setiap diri kita tuan-tuan. Sekali lagi kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah untuk berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri, meneruskan ketaatan, menguatkan, mengukuhkan keimanan dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ini adalah nikmat yang paling besar yang sekali lagi Allah taala berikan kepada kita, yang mana nikmat ini wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah taala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah SWT, alhamdulillah, syukur pada Allah dengan izinnya kita bertemukan pada malam ni. Jadi tuan-tuan, esok merupakan hari yang ke-8 pada perkiraan bulan Zulhijjah, dan lusa adalah hari yang ke-9. Maka hari Tarwiyah, hari Arafah adalah hari yang diberikan kepada kita galakan untuk kita memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi, kalau boleh kita sama-sama niat untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara-saudara, ahli qaryah, adik-beradik, jiran-jiran kita yang telah pun dijemput sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala, sekarang ni berada dalam keadaan siap siaga untuk melaksanakan ibadah pada 9 Zulhijjah, iaitu wukuf di Arafah. Dan kita di sini tuan-tuan, sekadar ingatan, walaupun saya yakin tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan dah azam, kita dah buat perancangan dah, tapi nak sebut juga sama-sama kita niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak puasa pada hari 9 Arafah tu tuan-tuan. Hari 9 Zulhijjah, hari Arafah tu. Kerana keberkatan ianya merupakan antara puasa sunat yang selalu dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Nabi sebut akan diberikan ganjaran tambahan, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara kelebihan yang besar. Dan tuan-tuan, saya nak sentuh sikit tuan-tuan, walaupun kita rasa macam dah agak lewat, mungkin dah terlambat dan sebagainya, mungkin dan mungkin tak dan, tapi saya nak sentuh juga tuan-tuan mengenai ibadah korban. Tuan-tuan buat dah ibadah korban pada tahun ni. Kepada yang buat, tahniah, mudah-mudahan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima ibadah kita. Tuan-tuan, kepada yang tak buat, masih ada beberapa hari, cuba cari jalan kalau ada ruang dan peluang untuk buat tuan-tuan. Tuan-tuan, ibadah korban ni kalau kita tengok dalam masyarakat kita sekeliling ni tuan-tuan, antara ibadat yang orang tak berapa nak besar.
Orang tak faham, tak berapa faham, orang tak berapa nampak tentang kelebihan dia, tuan-tuan. Biasanya masyarakat kita bila dah buat, contoh kata tahun lepas dah buat, dia tunggu pula 3-4 tahun sekali baru dia akan buat pula. Dia tak merasakan ibadat tu merupakan satu kemestian yang dia kena buat tiap-tiap tahun. Tuan-tuan, adapun ibadah korban ini merupakan ibadah tahunan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempoh pelaksanaan dia setahun 4 hari ya. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ibadah korban ini sebagai tanda kita mensyukuri dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar kita reti kenang budi, atas rasa kita menerima apa yang telah pun diberikan oleh Allah. Setahun, tuan-tuan, nikmat, rezeki, kesihatan, keimanan Allah Ta'ala beri kepada kita. Sekali dalam setahun kita nak keluarkan balik apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, korban ini sangat besar manfaat dia sehingga kan Nabi SAW diwajibkan korban. Nabi sebut dalam hadis, untuk Nabi korban itu wajib. Dan untuk kita, seperti mana yang dipetik daripada kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Adapun pada mazhab kita, mazhab Syafi'i ni, tuan-tuan, hukum melaksanakan ibadah korban sunat muakkad. Tuan-tuan, bila kita sebut ke orang sunat muakkad, pasal apa tak buat? Alah, sunat dia. Orang akan ambil hak depan, pasal apa orang tak mau sebut hak belakang? Dia ada sunat biasa, dia ada sunat muakkad, tuan-tuan. Beza sunat biasa, sunat muakkad ni. Kalau kita tengok sunat muakkad, kalau kita letak pada parameter perkiraan, tuan-tuan, dia ni dah hampir kepada wajib. Bawah sikit lah, tuan-tuan. Sikit lah dia bawah daripada wajib. Bermaksud sunat yang dituntut. Tuntutan tu macam mana? Selagi mana kita ada kemampuan, kita diminta untuk melaksanakan. Tuan-tuan, hari ni korban orang buat merata tempat, masjid, surau, semua pakat buat, tuan-tuan. Dan kita tengok tahun ni antara harga-harga yang biasa, banyakkannya 800, 800.5 untuk satu bahagian, tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata 800 ni mahal. Tuan-tuan, pemberian kita nak bagi ke Allah ni kita kata mahal. Pasal apa, tuan-tuan? Kita tak nampak. Kita dah berasa bagi 800, dapatlah satu panggu daripada bahagian daging kita, kita berasa macam tak baloi 800 dengan apa yang kita dapat. Sebab tu orang tak berapa nak berminat. Yang faham, tuan-tuan, yang faham, yang reti, dia tak pandang benda tu. Tapi kebanyakan orang biasa, dia tengok dia bagi 800, dapatlah lebih kurang daging dalam 13 kilo, dapatlah tulang sikit, barang-barang dalam pun sikit, dia merasakan macam mahal. Padahal kebaikan, kebesaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak. Pahala akan dikurniakan berdasarkan bilangan bulu binatang korban yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kata kita buat seekor kambing, tuan-tuan, daripada hujung kepala sampai hujung kaki dia, segala bulu dia itu, tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kiraan yang tepat, diberikan pahala berdasarkan tersebut. Itu baru dari segi pahala. Nabi sebut beberapa hadis tentang kelebihan korban. Antaranya saya nak baca hari ni 2 hadis, tuan-tuan. Pertamanya sabda Nabi SAW yang bermaksud, tidak beramal anak Adam satu amalan pada hari raya yang terlebih digemari Allah Subhanahu wa taala daripada menumpahkan darah, artinya menyembelih korban. Tuan-tuan, siapa yang pada 10 hari bulan Zulhijjah, hari raya, dia menyembelih korban, dia melaksanakan ibadah korban, dia telah mendatangkan suka dan gembiranya Allah Subhanahu wa taala pada dia. Nabi sebut untuk hari raya ni tak ada benda yang Allah Ta'ala lebih happy, Allah lebih seronok, melainkan seramai-ramai hamba dia melaksanakan ibadah korban kepada dia. Dia ibarat kita lah, tuan-tuan, hari raya, contoh kata pagi raya, untuk apa benda yang menyeronokkan kita, yang membawa kita kepada berasanya kata raya ni, tuan-tuan, antaranya juadah. Kan? Biasanya setiap rumah dia ada juadah raya dia. Mai pilah macam mana pun, pagi raya benda tu kena ada. Ketupat, lemang, rendang. Itu kalau macam saya ni, tuan-tuan, geng-geng apa, kami yang ada nombor geng 786 ni, dia tiada putu mayung. Sehari putu mayung bukan dengan apa nyok lah, nyok gula, hak tu cerai, tuan-tuan kan. Dia timai dengan dalca, dia timai dengan kurma kambing, dia timai dengan ayam merah. Tiba-tiba, tuan-tuan, pagi raya kita bangun buka tudung saji, tuan-tuan, tengok-tengok ada donat dengan kari pap.
Apa tuan-tuan akan kata, ni apa dia ni? Apa kuih apa ni? Apa duk buat? Apa merepek apa? Pagi raya. Mana kita punya makanan raya kita mana? Kita tengok kuih tu tak rasa raya. Bila masuk je tuan-tuan, ketupat lemang tiap-tiap hari boleh beli. Putu mayung tiap-tiap hari ada. Tapi bersifat pagi raya kena ada benda tu sebab dia menimbulkan keseronokan kita. Macam tu juga Nabi sebut benda yang mendatangkan keseronokan Allah. Tuan-tuan, hari ni kita hidup nak cari Allah seronok kat kita. Bila Allah seronok kat kita, Allah suka kita tuan-tuan, Allah redha kita. Allah akan letakkan kita di kalangan hamba-hamba dia yang diredai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, baliklah kamu, pulanglah ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan kita redha Allah Tuhan, Allah redha kita hamba. Saling redha meredai. Kalau hari ni setakat kita mengaku Allah Tuhan, kita buat apa yang Allah Ta'ala minta tuan-tuan, masih belum mencukupi untuk nak masuk syurga. Sebab nak masuk syurga, Allah kena redha kita. Bila kita buat benda yang Allah suka, kita jaga ibadat fardu, kita buat banyak amalan sunat, kita buat ibadah korban, selalu baca Quran tuan-tuan, Allah akan suka. Bila Allah suka, Allah redha kita, fadkhuli fi ibadi. Allah akan masukkan kita di kalangan hamba-hamba dia yang VIP. Yang bermakna mereka ini hamba yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang diredai ini wadkhuli jannati, akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang tuan-tuan nak cari benda yang Allah Taala boleh suka kat kita. Dalam kita duk jaga solat pun tuan-tuan, kita terlepas buat maksiat tuan-tuan. Mulut kadang-kadang kata ke orang, kutuk orang, sembang bab politik, kata ni pun dan sebagainya. Dalam keadaan kita duk buat ibadat pun kita duk cari marah Allah. Itu baru satu tuan-tuan. Sambungan daripada hadis. Dan sesungguhnya korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya dan kuku-kuku kakinya. Ketika mana kita dihisap tuan-tuan, antara amalan yang akan datang untuk membantu kita berhujjah, bersoal jawab, melepaskan kita daripada siksaan neraka Allah, salah satunya binatang-binatang korban yang kita buat tadi ni. Dia akan main dengan tulang, dengan daging, dengan kuku, dengan tanduk dia apa semua ni tuan-tuan, untuk nak declare di hadapan Allah kita telah mengorbankan harta kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan tu, dan sesungguhnya darahnya jatuh di sisi Allah pada satu tempat kemuliaan sebelum daripada bahawa ia jatuh ke bumi. Tuan-tuan, kita pernah tengok orang sembelih korban tuan-tuan. Ketika mana dia tarik, first dia tarik tu tuan-tuan, pancutan darah tu sangat laju tuan-tuan. Ketika mana darah tu keluar cukup cepat kena ke bumi Allah, sebelum darah tu singgah ke bumi, Nabi sebut kita telah diletakkan di satu tempat kemuliaan. Selalu selepas azan, selepas iqamah, kita selalu doakan kepada Nabi SAW. Kita minta ke Allah supaya Nabi SAW diletakkan di satu tempat kemuliaan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah آتِ سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة. Kita minta Allah meletakkan Nabi, berikan kepada Nabi SAW kemuliaan dan diletakkan di tempat yang paling tinggi. Dan dengan ibadat korban ni tuan-tuan, kita akan mendapat kemuliaan dan diletakkan di tempat yang paling tinggi. Sebab tu saya kata tuan-tuan, rugi siapa tak buat korban sedangkan dia mampu. Ada lagi, Nabi sambung lagi tuan-tuan, maka hendaklah kamu membaikkan jiwa kamu dengan korban itu. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Hakim. Orang yang buat korban tuan-tuan, jiwa dia ada rasa hati terima kasih, ada perasaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada takut untuk nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dia semakin berkembang, iman dia semakin kukuh. Sebab tu kadang-kadang kita tengok tuan, orang yang faham, dia buat korban bukan satu bahagian tuan. Kadang-kadang dia buat seekor lembu. Walaupun kita kata dia tak apalah, dia kaya dan sebagainya. Dia bukan masalah kaya miskin tuan. Dia masalah kita nak buat atau tak. Sebab orang kata korban ni dia makan modal. Okey, kita kata 800 tu banyak. Saya tak nafikan 800 ni bukanlah satu jumlah yang kecil tuan-tuan untuk satu bahagian. Tapi yang nama ibadat ni bukankah kita kena merancang? Ni tuan-tuan main maghrib hari ni, takkan tak ada perancangan? Mesti ada perancangan.
Tuan-tuan balik kerja ke, tuan-tuan pergi mana ke, apa ke, pukul berapa tuan-tuan tahu dah, aku mesti kena ada rumah maghrib sekian-sekian waktu. Di rumah kena tuan-tuan duduk berehat pun pukul berapa, tuan-tuan start bangun bersiap nak main masjid. Ada perancangan. Ni esok kita duk kata hari Tarwiyah, hari Arafah kita nak puasa. Takkan tuan-tuan main sebut macam tu je. Mesti ada perancangan. Balik sagi belum tidur, cek tengok ada esok lusa kita nak bangun nak puasa ni, kok buah ke, nasi ke, apa ke, dah beli ke, semua dah siap ke. Perancangan mesti ada nak buat ibadat. Sama macam kurban. Macam cara kita boleh buat tuan-tuan. Dapat gaji bulan-bulan tuan-tuan, ambil lah sikit daripada gaji kita tu, RM60, RM70, letak tepi, bos dalam satu sampoi, tulis besar-besar korban 2024. Buat perancangan untuk tahun depan. Kalau 12 bulan tuan-tuan, kalau kita boleh simpan RM70 sebulan, dapat dah satu panggung untuk tahun depan. Ini kita nak buat untuk Allah ni. Saya rasa lebih daripada tu pun boleh. Dan tuan-tuan, ada satu hadis lagi yang menceritakan tentang kelebihan kurban. Nabi SAW menyebutkan, perbesarkanlah korban-korban kamu. Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Perbesarkanlah korban-korban kamu, maka sesungguhnya ia adalah kenderaan kamu di atas sirat pada hari kiamat. Tuan-tuan, sirat ni last checkpoint. Kita duk sebut bab sirat ni banyak kali dah dalam kuliah kita. Yang akhirat, yang kata perjalanan yang sangat-sangat panjang, terlalu panjang. Last dia tuan-tuan, penentu kita ni nak terjun dalam neraka ke atau nak masuk syurga, sirat. Nabi SAW menggambarkan sirat ni dengan keadaan yang sangat menakutkan. Sirat ni pertamanya dia gelap tuan-tuan. Gelap, gelita, gelemat, apa pun tak nampak tuan-tuan. Tak cukup dengan gelap, sirat tu pula nipih kalah rambut. Sirat tu pula lebih tajam daripada pedang. Sirat tu pula sangat licin. Yang mana kalau kita guna logik akal tuan-tuan, keadaan kita sekarang ni kita tak mampu nak lalu sirat. Kok kalau kata dia besar pun tuan-tuan, main dengan gelap nak lalu celah mana? Akan tetapi yang menggerakkan kita di atas sirat adalah iman dan amal kita. Nabi sebut pula ada yang lalu sirat seperti kilat, sepantas kilat, ada yang sekelip mata, ada yang seperti kuda berlari kencang, ada seperti burung terbang, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang mengesot. Orang-orang berdosa, orang kafir akan tergelincir, jatuh dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk orang buat korban, Nabi kata apa? Sesungguhnya ia adalah kenderaan kamu. Binatang-binatang korban yang kita buat tadi ni tuan-tuan akan tunggu di situ, kita akan naik atas dia, lalu atas sirat. Agak-agak jatuh tak tuan? Ini Nabi sedang memuliakan ibadah korban ni. Kalau jatuh tak mulialah korban tu. Antara penyelamat kita, dan kita tengok daripada hadis tadi tuan-tuan, dua hadis kita baca, Nabi sebut kelebihan korban ni banyak di akhirat. Banyak di akhirat tuan. Sedangkan kat dunia ni pun banyak dah. Kita berkeluar 800 untuk nak bayar satu ibadah korban, kita beri kepada Allah. Tuan-tuan ingat 800 itu Allah tak bayar balik kat kita. Tuan-tuan ingat Allah tak tulis sebagai pahala. Niat kita nak buat korban tu pun Allah dah bagi pahala dah. Kita keluarkan duit kita bagi. Pagi raya kita tengok korban tu tuan-tuan, kita ambil bahagian kita masak dapat pahala sunnah. Kemudian ada bahagian kita bagi kat jiran-jiran dapat pahala sedekah. Kita ambil bagi kat orang susah, orang miskin, kita dapat pahala bantu orang miskin. Banyak pahala yang masuk. Yang pasti pahala Allah Ta'ala nak bagi pada ibadat-ibadat ni bukan kecil tuan. Tambah-tambah ibadat korban ni benda rare, setahun sekali ya. Dia pula ada hari dia. Luar daripada hari tu tak boleh buat. Kalau buat pun niat korban pun tak jadi korban, jadi sembelih biasa. Maka saya nak seru kepada tuan-tuan dan diri saya yang mana masih belum buat, cari jalan biar tahun ni nama kita ada di sisi Allah yang mampu buat korban. Saya yakin kemampuan dari kewangan tu kita ada. Kalau nak cari dalam ni mungkin dah tutup dah mana-mana masjid surau pun. Kan semua dah buat persiapan dah, duk tunggu lembu nak sampai lah, sehari dua lagi. Tuan-tuan, ada tempat lagi luar negara yang buka. Antaranya korban Robani Ustaz Zamil, banyak banner-banner dia korban di India. Tapi tuan-tuan boleh cek kat Google, banyak lagi easy korban ke apa ke yang orang buat di Afrika, yang buat di Kemboja, yang buat di India, buat di Saudi. 300 lebih, 400 lebih, harga dia pun lebih murah. Walaupun orang kata yang afdal ni tuan-tuan, korban yang mana ketika kita buat, kita dapat tengok darah dia tumpah. Maksud dia di tempat kita lah.
Kan bila kita buat di masjid ni, contoh kita Korea sini, mai depa panggil okey 7 bahagian untuk lembu sekian-sekian, kita pun pi tengok depa sembelih, nampak darah tu pancut keluar, darah tu tumpah, itu afdal. Okey, tak apa. Lah ni kita tak dan. Cari je tak mana pun, asalkan kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nak rebut fadilat ni tuan-tuan. Fadilat yang banyak melepaskan kita di akhirat. Korban bantu kita tang hisab, korban bantu kita tang sirat tuan-tuan, korban bantu kita tinggikan darjat kita untuk masuk syurga Allah. Korban ni juga akan mengajak kepada kita tuan-tuan untuk buang sifat kedekut. Dengan Allah pun kita kedekut kalau habis lah. Habis out lah. Dengan Allah pun kita berkira-kira, sedangkan Allah tak pernah berkira sikit pun kat kita tuan-tuan. Kita buat maksiat, kita buat benda Allah marah, Allah sekat tak rezeki, Allah tak sekat. Padahal Allah tengah marah kat kita, Allah murka kat kita. Tiba-tiba bila main ibadat dengan Allah, kita pula berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga sebut dalam Quran, tuan-tuan, kita semua hafal tuan-tuan. Fasalli rabbika wanhar. Maka tunaikanlah solat kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Berkorbanlah. Allah minta kita korban. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan ruang dan peluang seluruh kita yang ada dalam rumah Allah, terutamanya hari ni dan Masjid Taqwa ni, untuk diberikan rezeki dan ruang untuk kita buat korban pada tahun ni. Dan tuan-tuan, kalau panjang umur tahun depan jumpa lagi dengan Aidiladha, kalau boleh wajibkan pada diri kita, aku akan berkorban. Cari jalan tak duit korban tu siap-siap dah tuan-tuan. Rugi siapa yang lepas ibadah korban ni, rugi tuan-tuan, rugi sangat-sangat. Sebab dengan harga satu bahagian yang kita buat, ataupun seekor kambing 1000 lebih tuan-tuan, dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, sebenarnya sangat tak badui. Dia punya nikmat, dia punya kelebihan, dia punya bonus sangat besar. Sedangkan harga korban tu terlalu kecil nak dibandingkan boleh diselamatkan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Sangat kecil tuan. Maka sahutlah seruan Allah, sahutlah amalan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita semakin beriman, beramal, bertakwa dan dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, iaitu kitab yang menceritakan tentang adab-adab pendukung Al-Quran. Kita masih lagi berada pada bab yang pertama, pada bawah tajuk kelebihan membaca dan pendukung Al-Quran. InsyaAllah pada malam ni kita akan tengok pada muka surat yang ke-13, pada hadis yang kedua di muka surat yang ke-13, insyaAllah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Suhail bin Mu'az al-Juhani, dari bapanya Mu'az radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yawmal qiyamati daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya fama dhannukum billadhi 'amila bihadza." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ibnu Abi Daud yang bermaksud, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan kandungannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakaikan kepada kedua ibu bapanya pada hari kiamat sebuah mahkota yang sinarnya lebih baik daripada sinar matahari di dalam rumah-rumah di dunia. Maka apa pula tanggapan kamu terhadap orang yang mengamalkan ini? Tuan-tuan, Nabi sebut orang yang hidup dia dengan Quran, baca Quran, orang yang tadabbur Al-Quran, orang yang fahami Al-Quran, orang yang jadikan Al-Quran itu panduan hidup dia. Apa Quran kata kena buat, dia buat. Apa Quran kata jangan, dia tinggal. Orang ni Nabi sebut Allah Ta'ala akan muliakan mak ayah dia. Akan muliakan. Nabi sebut kita yang baca, tapi Nabi sebut kelebihan tu pi kat mak ayah. Mak ayah dia akan dipakaikan satu tajal karamah, satu mahkota kemuliaan, yang mana sinar keterangan mahkota tersebut lebih terang daripada matahari. Dimuliakan orang tua dia di akhirat dengan pakaian tersebut, dan akan dipersilakan mak ayah dia masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makna kata hari ni tuan-tuan, kalau kita duk sebut anak-anak tak mampu balas jasa mak ayah, kita setuju tak tuan-tuan? Setuju. Mana ada anak yang boleh balas jasa mak ayah dia, membesarkan dia daripada kecil sampai besar, dalam keadaan diberikan keseluruhan apa yang mampu oleh mak ayah kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu berjaya dewasa, kerja elok-elok, belajar pandai-pandai apa semua tuan-tuan. Tak ada benda yang boleh balas. Buatlah apa pun. Tapi sekurang-kurangnya dengan Al-Quran yang kita amal, kita baca, kita ikut, kita hafal, kita mampu memberi kepada mak ayah kita satu kemuliaan yang besar di sisi Allah. Dan dalam keadaan seluruh manusia yang ada di mahsyar pada waktu itu, ketika dia tengok tuan-tuan, dia tengok, boleh faham tak betapa cemburunya. Sebab bila diletakkan saja mahkota dengan cahaya dia yang macam tu tuan-tuan, confirm dah hak ni ahli syurga. Sebab tu Nabi tutup hadis tadi, Nabi kata apa? Maka apa pula tanggapan kamu terhadap orang yang mengamalkan ni? Nabi tanya balik, kalaulah orang yang baca Quran, mak pak dia dapat kemuliaan macam tu, orang yang buat tu dapat apa? Kita yang baca, kita yang tadabbur, kita yang faham, kita yang hafal, agak-agak apa kita dapat tuan-tuan? Sudah tentu lebih daripada apa yang mak ayah kita dapat tadi. Sedangkan di akhirat apa yang kita inginkan tuan-tuan? Pertama benda yang kita inginkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita inginkan tuan-tuan supaya aurat kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia bangun dalam keadaan bertelanjang tanpa pakaian walau seorat benang. Manusia yang mendapatkan perlindungan, dapat persalinan pakaian daripada Allah, dapat tutup aurat dia, ini adalah ciri ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mampu memberikan dua benda ni kepada kita. Bukan setakat diri kita saja rupanya, mak ayah kita pun dapat. Hari tu kita sebut dah tuan-tuan. Tuan-tuan kena pasang niat siap-siap. Apa-apa yang kita buat hari ni daripada ibadat baca Quran, sedekah, zikir ke apa ke, kita kena niat untuk hadiahkan pahala tersebut kepada mak ayah kita di barzah sana. Yang pasti bila kita hadiah, mereka dapat, kita pun dapat. Macam ni Nabi nak abang, terah kita yang baca Quran teruk-teruk, mak ayah dapat kemuliaan, kita dapat apa? Tak tahu apa Allah Ta'ala nak bagi tuan-tuan. Yang pasti mesti lebih hebat daripada apa yang disebutkan di sini. Sebab orang yang tak buat pun dapat kemuliaan tinggi dah. Kalau tuan-tuan rasa nak balas jasa mak ayah kita tuan-tuan, rapatkan diri dengan Quran, sahabatlah dengan Quran, hiduplah dengan Quran, berkawan dengan Quran. Semakin banyak Quran yang kita baca tuan-tuan, semakin tinggi kedudukan kita, semakin mudah kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut berkali-kali dah tuan-tuan, kalau boleh naik kereta ke, duduk dalam rumah ke, jangan pasang muzik-muzik merepek tuan-tuan. Jangan pasang lagu-lagu lara yang tak ada manfaat. Pasang Quran. Biar kita ni hidup dalam keadaan sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan Quran itu dialunkan. Hebat tak hebat Quran ni, dengar pun dapat pahala. Dengar ya, tak baca pun dengar. Kita ni bukan hafal Quran tuan-tuan. Jadi apa yang kita dengar tu bukan kita tahu nak ikut, nak follow, main dengar ya. Huruf yang masuk berdasarkan dengar pun dapat pahala. Apatah lagi kalau kita baca, apatah lagi kalau kita hafal. Maka ini antara benda-benda yang kita kena buat di hujung-hujung usia kita ni. Nak mati tak lama dah tuan. Kena berasa nak mati. Saya pula tuan kebelakangan ni banyak sangat cerita tentang orang mati ni singgah. Yang mana orang kenal-kenal ni, sekali dia tu mati, sekali dia ni mati, sekali dia ni mati. Lah ni kita duk tunggu apa? Nak tunggu orang habaq ya, kita dah mati. Hak tu ya duk tunggu. Seorang-seorang duk pergi dah tuan-tuan. Maka nak buat amalan-amalan apa tuan-tuan yang nak jamin dapat kebahagiaan, ambil benda-benda yang disebut macam ni lah tuan-tuan. Benda-benda yang kita buat mudah tapi kesan dia besar. Quran, korban tadi. Kita nampak sebab benda ni kita mampu buat, dia taklah teruk mana pun. Kita boleh buat tuan-tuan. Dengan syarat kita nak istiqamah untuk menghidupkan dia. Tuan-tuan sayang mak ayah tuan-tuan, maka banyakkanlah, dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Baik.
Ad-Darimi meriwayatkan dengan isnadnya daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'ana wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'ana falyabshir atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bermaksud, bacalah Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab hati yang mengingati Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah, maka siapa yang masuk di dalamnya dia akan aman, dan siapa yang mencintai Al-Quran maka berilah khabar gembira kepadanya. Tuan-tuan, ini permintaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulakan hadis ni dengan Iqra'ul Quran, wahai umatku yang disayangi, bacalah Quran. Indahnya seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta kepada kita, bacalah Quran. Allah tak akan azab hati yang sentiasa hidup dengan Al-Quran. Kita dah sebut dah itu tuan-tuan, kita ni bukanlah kata tak hafal, tuan-tuan pun semua hafal Quran. Yang beza jumlah, banyak sikit, ada beberapa surah, ada orang beberapa juzuk, ada orang yang 30 juzuk, tu je beza. Semua pakai hafal, sikit banyak je tuan-tuan. Apa yang kita hafal walaupun sikit tuan-tuan, kebanyakan yang kita hafal itu tuan-tuan semua benda surah-surah yang power tuan-tuan. Antaranya saya boleh sebut ke tuan-tuan, tuan-tuan hafal Fatihah pertama, itu sangat power, umul kitab kot. Baca tengok bagaimana surah Al-Fatihah diturunkan dengan penuh kemuliaan, diiringi 70,000 malaikat. Kita hafal 3 qul tuan-tuan. 3 qul ni ingat biasa-biasa tuan-tuan. Antara surah yang ada khasiat yang besar, Nabi sebut Al-Ikhlas, Qul huwallah 3 kali baca pahala 1 khatam. Al-Falaq, An-Nas disebut sebagai Al-Mu'awwizatain, 2 surah yang kita mohon lindung. Dalam tu bila kita baca, kita minta ke Allah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita doa ke Allah, jauhkan kita, lindung kita daripada kejahatan manusia, daripada gangguan kejahatan syaitan, daripada sifat waswas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tuan-tuan baca, tengok terjemahan. Kita minta Allah lindung kita daripada jahatnya orang nak buat kita, orang nak sihir kita, orang dengki kat kita. Walaupun surah tu surah pendek, power. Saya yakin tuan-tuan hafal. Tuan-tuan hafal Al-Baqarah 1 hingga 5. Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muhtadun. Ada kelebihan dia. Tuan-tuan hafal ayat kursi ayat 255. Satu ayat tu pun dah cukup dah. Malaikat akan mai jaga keliling kita tuan-tuan. Allah Ta'ala akan tinggikan darjat kita, selamatkan kita dunia akhirat. 3 ayat terakhir surah Baqarah yang kita duk baca tahlil. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, amana rasul la yukallifullah. Nabi sebut dalam hadis, ini adalah ayat yang mencukupkan keperluan kita. Siapa yang baca sebelum tidur, Allah Ta'ala akan berikan segala kecukupan untuk dia dunia dan akhirat. Takkan yang tu tuan-tuan tak hafal, kita hafal. Cukup dengan ulang-ulang apa yang kita hafal tuan-tuan daripada surah-surah yang saya sebut tadi. Cukup. Hidupkan dalam hati kita. Allah ta'azab hati orang yang ada Al-Quran. Dan Nabi sebut tuan-tuan, Quran ni hidangan Allah. Siapa yang masuk dalam dia, dia akan aman. Yakni siapa yang bergelumang dengan Quran, berkawan, bersahabat dengan Quran, hidup dan sentiasa dengan Quran, dia akan aman. Aman ni cerita dia, jangan harap neraka boleh jilat kita. Allah sendiri akan lindung kita. Quran tadi akan bagi syafaat kat kita. Quran akan berhujah dengan kita. Dia akan tolong kita. Wal Quran hujjatun laka. Quran akan jadi peguam untuk bebaskan kita daripada neraka Allah. Hari ni kalau kat dunia tuan-tuan, kita menerima satu-satu pertuduhan yang mana bila kita pergi mahkamah, kita fight, akhirnya keputusan diumumkan kita tak bersalah, kita dibebaskan. Seronok ni tak tahu nak kata tuan-tuan.
Tuan-tuan bayangkan di padang mahsyar, di mahkamah ketika hisab, tuan-tuan, Allah Ta'ala bebaskan kita daripada neraka. Siapa peguam yang hebat sangat yang bantu kita bebas pada neraka tadi? Al-Quran. Tak mau lagi, tuan. Tak suka lagi dengan Quran. Nak sebut tak ada masa lagi dengan Quran. Sampai macam ni punya kemuliaan, kehebatan Nabi sebut jelas-jelas, tuan-tuan. Tak bolehkah kita nak korban sikit masa kita, waktu kita, hidup kita untuk bagi kat Quran yang mana baik dia dapat kat kita, bukan dapat kat orang lain. Kita nak tolong diri kita. Tak kesian kat kita, kat diri kita, tuan? Siapa nak kesian kat kita? Kalau kita tak berusaha nak elokkan diri kita, siapa nak bantu kita? Maka inilah waktu yang kita ada, tuan-tuan. Al-Quran. Hebat, tuan-tuan. Sangat hebat Quran. Ahli dia akan faham. Orang yang selalu baca dia, yang tak pernah tinggal dia tahu apa yang dia dapat daripada Allah. Saya pernah sebut 2-3 kali kat tuan-tuan, cuba pergi interview pokok tuan-tuan kenal ahli sini. Kita ada pula geng-geng Quran belakang tu. Kan? Dia ada geng-geng ahli Quran dia. Tiap hari dia pakai kumpul di belakang baca Quran. Tuan saja tuan-tuan pergi interview, tengok tanya hati ke hati ni. Duk baca Quran, tengok tiap-tiap hari lama ada apa yang dapat pada Allah. Kok kalau depa mau cerita, tuan-tuan jangan terkejut, tuan. Tak ada benda daripada musibah. Kalau Allah bagi ujian pun Allah Ta'ala akan selesaikan. Segala keperluan dicukupkan. Hidup bahagia, tenang. Sakit mungkin kita nampak dia sakit, tapi Allah Ta'ala bagi ruang untuk terus baca Quran, untuk terus pergi masjid. Berapa ramai di luar sana yang sihat walafiat, badan ketui-ketui, tuan-tuan, tak boleh nak pergi masjid. Quran ni mujarab, tuan-tuan. Quran ni magic, tuan-tuan. Sampai Nabi sebut hidangan Allah, tuan-tuan. Benda yang paling menyelerakan bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila mendengar Al-Quran daripada mulut hamba-hamba dia. Benda tu paling menyelerakan Allah, menyeronokkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sebut siapa yang mencintai Al-Quran maka berilah khabar gembira kepadanya. Khabar gembira tu maksud dia kejayaan dunia dan akhirat. Kalau hari ni Quran kita tak apa lancang, kita tak apa pandai baca, tuan-tuan, keluar cari guru. Jangan duk sebut malu. Saya malu lah nak pergi start umur 40-50 dah, alik bata tak kenal takkan, umur ni baru nak baca Iqra. Tuan-tuan nak tak benda yang kita duk bincang ni? Tuan-tuan nak tak kelebihan yang Nabi SAW sebut ni? Kalau nak, buang malu tepi. Salah kita, siapa dulu kita tak belajar, okey tak apa, benda dah lepas, kita jangan duk fikir apa dah. Tutup buku lama, buka buku baru. Cari mana-mana ustaz, mana-mana tutup guru. Banyaklah ni kelas-kelas mengaji Quran orang buka, tuan-tuan. Tak pun kita tengok siapa yang boleh baca Quran, pi jumpa dia. Tolong ajak saya. Saya nak baca Quran. Saya nak dapat rahmat daripada Allah. Saya nak dapat pembebasan daripada neraka. Saya nak satu peguam yang akan bantu saya di akhirat. Carilah. Kan disebut pepatah pun, bulat tak datang bergolek, pipih tak datang melayang tu. Nak cari benda tu yang bergolek depan muka kita susah. Kita ni siapa semua nak main kat kita? Bergeraklah sama cari. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat kebaikan daripada Quran yang kita baca selama ni, insya-Allah. Amin. Baik, diriwayatkan daripada Abdul Hamid Al-Himmani, katanya, aku bertanya kepada Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala, manakah yang lebih engkau sukai, orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Quran? Sayyidina Sufyan rahimahullahu ta'ala menjawab, membaca Al-Quran. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ditanya kepada tabi'in Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala oleh seorang lelaki, antara yang mana lebih baik di antara perang dan juga baca Quran? Maka berkatalah Sayyidina Sufyan, dia kata Al-Quran. Kerana Nabi sebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hari itu kita dah sebut tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh baca Quran, tuan-tuan baca. Kemudian ajak orang. Ajak, pasal apa ajak tuan-tuan? Sebab kan Nabi sebut dalam wasiat Nabi, 3 benda yang dah mati tapi pahala jalan. Kita faham tuan-tuan, hidup ni buat pahala, bila dah mati habis. Pahala tak boleh buat dah. Tapi Nabi ada bagi pengajaran kat kita, 3 benda ni kita buat waktu hidup, dah mati pahala jalan. Salah satu dia ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang kita wariskan, kita ajak ke orang. Sebutlah ni tuan-tuan, apa ilmu yang lebih tinggi daripada Quran? Kod-kod kalau ada. Mana mungkin ada benda yang lebih tinggi daripada Quran? Quran ini kalamullah, kitabullah. Quran ini mukjizat. Tak ada benda yang lebih tinggi daripada Quran tuan-tuan. Antara satu-satunya kitab yang bila kita baca, pahala diberikan berdasarkan huruf. Maka bila kita ajak orang tuan-tuan, kita dah mati puluh tahun dah, orang tu duk baca lagi. Setiap kali dia baca, pahala masuk kat kita. Pahala masuk. Kena orang tu pula kita ajak. Lepas tu kita ajak kata si A, kita dah mati, A baca, kita dapat pahala. A ajak B, B ni daripada tak reti apa sampai boleh baca, B baca, A dapat pahala, kita dapat pahala. B pula ajak kat C, dia akan jadi kutu tuan-tuan, MLM yang memang tak ada rugi langsung. Tak kita kata lah, saya ni siapa lah nak ajak orang segan, saya ni bukan orang apa-apa. Tuan-tuan, okey, kalau tak mau ajak orang lain pun tuan-tuan, kurang-kurangnya pastikan anak cucu kita, ahli keluarga kita, kita yang ajak. Kita yang ajak. Biar mereka tu boleh Quran daripada kita. Ini saham tuan-tuan, saham kita nak bawa balik kat sana. Sebab Nabi sebut dalam Islam ni tuan-tuan, dia tak suka kita penting diri tau. Memang Islam ni bukan agama penting diri. Kalau tuan-tuan tengok Islam ni, dia kena ambil tahu hal saudara-saudara kita. Sebab tu Allah memperakukan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, maksud dia siapa-siapa yang mengaku Allah tu Tuhan, beriman dengan Allah, semua tu saudara. Maka perhubungkan saudara kamu. Macam zaman dulu-dulu tuan-tuan, kita kecil-kecil kan, kalau siapa-siapa buat salah pun tuan-tuan, depa tak kira anak siapa, depa akan marah, depa akan tegur. Lah ni mana boleh, zaman lah tu silap tegur, itu dia. Orang saman, orang repot lah. Zaman lah ni lain tuan-tuan, keberkatan tu dah hilang. Tapi kalau tuan-tuan kecil-kecil dulu, tuan-tuan tengok, silap-silap kita nak pergi terjun sungai ke apa ke, yang main marah kita, yang duk suruh kita naik tu siapa dia? Bukan mak ayah kita pun. Kadang-kadang tak ada mak ayah di kalangan orang yang mandi tu, tapi orang tu nampak di situ bahaya, dia marah kita untuk kebaikan kita. Benda tu tak wujud dah ni. Jarang dah kalau ada pun. Sebab tu dalam Islam, Nabi sebut orang yang baik di kalangan kamu, dia bukan sekadar dia belajar Quran, bila dia terror, dia waris ke orang. Islam tak suka kita kedekut ilmu. Islam tak suka kita simpan kebaikan tu seorang-seorang. Tak tuan. Kalau Nabi SAW kira macam tu tuan, Nabi paling banyak dapat ilmu daripada Allah. Nabi boleh simpan kalau Nabi mau. Tapi apa Nabi buat? Nabi sampaikan seluruhnya. Ada tak kot Nabi simpan sikit ke sehari, kalau aku abang semua mereka akan potong aku pula? Tak ada tuan. Sebesar kuman pun tak ada. Semuanya disampaikan dengan sempurna dan jujur oleh Nabi SAW. Maka adillah tuan-tuan. Allah nak kita ni dapat pahala berpanjangan. Bila kita tak reti baca, kita belajar, kita boleh baca, kita dapat pahala dah. Allah nak kita wariskan kepada orang lain pula, biar orang lain pun daripada tak reti baca boleh baca. Dengan asbab kita baca, Allah bagi pula pahala yang berpanjangan. Sampai bila? Sampai kiamat. Bacalah Quran. Hiduplah dengan Quran. Beratkan anak-anak cucu kita dengan Quran. Wajibkan Quran itu dibaca di dalam rumah-rumah kita setiap hari. Anak-anak kita kena baca Quran. Pukul mereka kalau mereka tak baca Quran. Pukullah. Zaman dah tak boleh sebut pukul, melanggar hak asasi manusia kononnya. Tuan-tuan, perkataan hak asasi manusia itu satu perkataan yang cukup jahat.
Islam ajak kita tuan-tuan, anak tak solat Nabi suruh pukul. Bukan terus-terus pukul. Ada syarat nak pukul, ada cara nak pukul. Nak tunjuk kata tegak. Oh lah tak boleh, hak asasi tak boleh pukul. Itu semua dakwah orang-orang yang nak menjauhkan kita daripada agama. Itu anak kita tuan-tuan. Kalau kata kita tak didik dia, nanti dia akan sue kita balik di mahkamah Allah. Dia akan main depan Allah, wahai Allah ni, bapak saya ni dia pergi semayang, dia tak pernah ajak kami semayang. Dia tak pernah tanya kami semayang ke tak. Dia pandai baca Quran, dia tak pernah ajak kami pergi kelas mengaji. Bapak kami tak jalankan amanah. Anak akan sue kita di hadapan Allah. Ternyata kita orang yang tak menunaikan tanggungjawab, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam bab ibadat tolong tegah. Tolong tegah, tak ada melawak, tak ada kesian. Sebab tegah kita hari ni nak jadikan mereka orang yang takutkan Allah bila mereka besar nanti. Jangan serah anak cucu kita ke orang lain untuk dapatkan pahala. Biar kita yang ambil pahala tu. Kita yang ajak kat mereka. At least sampai sekurang-kurangnya sampai mereka boleh kenal huruf, mereka baca, kot kita berasa bacaan kita tak apa nak tepat, barulah kita hantar pergi kepada orang yang lebih pakar. Biar mereka dapat kuasai sebutan, dapat kuasai. Asalkan anak tu dapat baca Quran melalui kita, saham dia kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan antara perang dengan Quran. Ulama sebut Quran, sedangkan jihad ni benda paling besar. Siapa yang mati berjihad di jalan Allah, dia boleh masuk syurga mana-mana yang dia mahu. Tapi ulama kata Quran lebih tinggi darjat dan martabat. Cukuplah 3 hadis yang kita tengok malam ni tuan-tuan tentang kelebihan Quran. Saya yakin, tuan-tuan, kita berasa nak dapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW ni tuan-tuan. Terutamanya benda melibatkan akhirat sana. Maka berusahalah dampingi Al-Quran, pegang Quran, hidup dengan Quran. Mudah-mudahan kita akan terus diberi rahmat dan fadilat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, tamat kita pada bab yang pertama. InsyaAllah saya berhenti setakat ni dulu. Kita akan sambung lagi pada bab yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan, sebelum saya tutup tuan-tuan, di sini ada satu hebahan berbentuk pencarian sumbangan. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah baru-baru ni result SPM dah keluar. Saya nak minta kepada tuan-tuan lah, pada siapa-siapa yang berhajat, 8 orang daripada pelajar saya telah menerima tawaran untuk menyambungkan pengajian ke Iqdar, Institut Quran Darul Aman, untuk meneruskan pengajian bidang diploma tahfiz Al-Quran wal Qiraat. Daripada 8 orang ni ada 3 orang yang golongan M40. Memang orang susah tuan-tuan. Mereka ni pun bapak kerja nelayan, mak tak kerja, adik-adik ramai. Jadi kita fahamlah bila mengaji U ni, dia punya perbelanjaan dia agak tinggi. Jadi kalau di antara kita yang rasa ingin menyumbang ataupun menaja pelajar-pelajar tadi, tuan-tuan boleh direct dengan saya, insya-Allah kita akan beri penerangan yang lebih lanjut lah, insya-Allah. Kod kalau nak ambil nombor telefon saya 017 436 2566. 017-436-2566. Kalau tuan-tuan ingin untuk menyumbangkan, mudah-mudahan sumbangan kita untuk orang hafal Quran ni, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita ganjaran daripada apa yang mereka hafal dan mereka baca tu kepada kita sebagai orang yang membantu mudahkan jalan pengajian mereka, mudah-mudahan, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.